Hari ni tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan 10 perkara yang perlu tuan-tuan ambil maklum sebelum membeli kereta idaman tuan-tuan, iaitu C-Class W04. Jadi 10 perkara tu adalah perkara yang common problem untuk C-Class W04 serta wear and tear lah untuk memakai C-Class ni. Jadi 10 perkara tu adalah based on pengalaman pemilik C-Class W04, termasuklah kereta ni, iaitu dalam 10 perkara tu ada yang saya dah melalui masalah tersebut dan ada yang belum lagi. Jadi tuan-tuan, jom kita tengok di bahagian engine bay, yang mana pertama adalah timing chain sprocket di bahagian engine lah, iaitu di dalam ini. Dalam ini selalunya yang masalah yang sering berlaku di model engine M271, ini Evo, iaitu CGI dan juga kompresor. Jadi masalah ni boleh berlaku di kompresor ataupun CGI, iaitu dia akan buat bunyi rattle noise bila cold start. Bila enjin sejuk, tuan-tuan start, mula start pagi, tuan-tuan start, selalunya tak akan ada bunyi. Bunyi biasa tu, bunyi enjin biasa tak akan ada bunyi lah, yang saya akan tunjuk dalam video ni. Yang mana saya dah melalui masalah tersebut, dan bunyi ni memang sepatutnya tak adalah. Dia bunyi rattle, timing chain, sprocket dalam tu lah. Bunyi dia dalam 5 saat macam tu, lepas tu dia hilang, lepas tu dia normal balik. Tapi bunyi ni kalau tuan-tuan biarkan, dia akan berlarutan sehinggalah setiap kali tuan-tuan start je dah ada bunyi. Bukan saja cold start, tapi enjin panas pun akan ada bunyi. Jadi benda tu maknanya dia punya timing chain ke apa dalam tu dah terlepas, atau gigi gear dia dah haus. Jadi masalah tersebut sering berlaku lah pada pemilik C-Class W04, sama ada kompresor atau CGI. Dan untuk enjin yang ini, M271 CGI ni, bukan saja di W04, di model yang menggunakan enjin tersebut akan mengalami, tak kira lah kalau dia E-Class ke atau dia bukan C-Class ke, tapi enjin yang ini akan kena. Dan cost dia, cost dia, saya akan beritahu cost dia sebab saya dah pernah hadapi masalah tersebut masa 3 tahun dahulu kot, dan harga pun akan lain sikit lah untuk tahun ni. Tapi saya bagi ini anggaran untuk tuan-tuan bersiap sedia supaya tuan-tuan boleh menabung untuk ada dana sampingan untuk maintain C-Class W04 ni. Jadi pertama sekali, dia punya timing chain sprocket tu kalau nak buat, bermula daripada harga dalam sekarang ni dalam 3,000 lebih sehinggalah 8,000 kos dia. Tengok kalau tuan-tuan sama ada hantar beli barang sendiri, so workshop buat, mungkin harga akan murah lah sebab beli barang sendiri kan, tapi kena bayar labor sebab dia ambil masa untuk buat ni. Seterusnya, kalau hantar workshop macam saya, kereta ni saya dah saya hantar workshop buat, jadi saya memang tak boleh buat lah ni, tak boleh buat sendiri sebab kena ada cukup tu. Jadi harga yang kereta ni pernah buat dalam 6,000 tak silap. 6,000 tu bukan original part. Jadi cuba jugalah, macam orang lain ada suggest untuk guna barang bukan ori lah, tapi tak tahan lama. Dalam masa 2-3 hari dia jadi balik bunyi tu. Mungkin untuk setengah orang dia boleh tahan lah 6 bulan, setahun ke. Tapi yang ini dia memang tak boleh. Barang yang Taiwan tak silap saya lah, murah sikit daripada original punya barang lah. Jadi saya showkan tuan-tuan, kalau ada bajet lebih, beli barang original. Yang ini last kali tukar original cost dalam 8,000 lebih lah, termasuk buat valve cover dah sekali. Bila dah buat ni, dia kena buka cover ni, kena buka. Jadi sekali kan buat, dan kalau dah alang-alang buat tu, check apa yang patut, so mekanik check supaya buat sekali, tak payah nak 2-3 kali kerja. Jadi yang ni dah buat kat 8,000 lebih, ada bill dia simpan. Semenjak buat sampai sekarang tak ada masalah. Saya bawa laju ke, cold start ke, tak ada bunyi rattle noise ke apa, maknanya memang okey lah, alhamdulillah okey. Jadi engine memang okey lah. Jadi cost dia dalam macam saya cakap tadi, dalam 3,000 hingga 8,000. Dan advice saya kepada tuan-tuan, kalau bab macam ni, biarlah workshop buat. Sebabnya, nombor satu, kalau
workshop buat, kalau barang dia ada defect ke, dia ambil daripada supplier ada defect, dia orang boleh claim balik warranty. Tuan-tuan tak payah pening kepala nak pergi kedai spare part ke apa ke, biar selagi dia dalam tempoh warranty tu, tuan-tuan boleh claim. Jadi kalau tuan-tuan beli barang sendiri, buatnya tuan-tuan beli barang sendiri tu, barang tu ada defect, and then tuan-tuan kena pergi balik ke workshop, kena bayar lagi labor. Sebab yalah, dia labor tu sekali, kalau buat lagi sekali kena bayar lagi, dah double lah dia punya cost untuk repair benda tu. Dan boleh jadi barang tuan-tuan yang beli tu okey, tapi workmanship dia punya buat kerja dia tak berapa ikut spek, terlebih ketat ke, ada longgar ke, jadi akan ada isu di situ. Kita pun tak nak ada isu dengan workshop, dengan mekanik. Jadi kalau barang-barang macam ni, saya advise tuan-tuan biar workshop buat terus, daripada A to Z buat, biar dia buat. Jadi kalau apa pun jadi, biar dia tahu maknanya dia dah buat ni, ada silap dia ke, atau silap supplier bagi barang tak betul ke. Jadi itu advice saya lah, tapi terpulang kepada tuan-tuan, ikut tuan-tuan punya keputusan nak buat, sama ada nak beli barang sendiri, buat sendiri ke apa ke, itu terpulang. Dan kedua adalah ini saya rasa tuan-tuan dah boleh tahu kot, saya dah tunjuk kat mana kan, yang itu ABS EBD ESP, yang mana saya dah pernah tunjuk video di YouTube channel ini. Saya dah pernah kena steering berat sebabkan modul dalam ni. Dan ini adalah common problem bukan saja W204, di model-model seakantannya. Dan benda ni boleh di repair, boleh ditukar baru, boleh beli second hand. Terpulang kepada tuan-tuan. Macam saya, siapa yang dah ikut channel ni, dah subscribe dan follow, akan tahu yang saya buat, saya hantar untuk repair di kedai tersebut. Kalau tuan-tuan tak tahu kedai mana yang baru ke channel ni, tuan-tuan tengok balik video yang sebelum tu. Dan benda ni ada dua masalah dia. Satu, modul yang besar lah, masalah major dia modul. Bila modul kong, steering akan jadi berat. Lepas 20 km steering berat. Tuan-tuan off, start balik dia ringan. Lepas 20 km tuan speed dah sampai 20 km, dia akan berat balik steering. So itu tak boleh buat apalah, kena sama ada repair, tukar baru atau beli second hand. Masalah tersebut tuan-tuan akan nampak di meter tuan-tuan, iaitu dia akan keluar ABS, ESP, EBD serta macam-macam lah dia punya error code dekat dalam meter tu berkenaan benda yang bergerak. Repair dia, kalau nak repair dalam bermula daripada 1100 hinggalah ke 2000 atau 1000 lebih, tengok repair. Dan harga dia kalau ikutkan sebenarnya murah lah berbanding beli baru. Kalau beli barang tu baru dalam 5000 untuk modul saja, belum masuk coding ke apa ke. Tapi rasanya barang saja pun dah 5000. Dan kalau beli second hand dalam 1000 lebih, tak silap second hand lah. Itu pun tak tahu berapa lama boleh tahan. Jadi kalau repair dalam 1100 hingga 2000 lah, tengok mana tuan-tuan hantar. Dan benda ni akan jadi, sama ada cepat atau lambat tu tengok juga kereta. Sebab ada orang dah lebih daripada 10 tahun tak kena lagi, ada orang bawah 10 tahun dah kena. Jadi macam ni saya dah kena, jadi dah tahulah benda tu akan jadi kat kereta lain juga. Dan lagi satu, selain daripada steering berat, dia boleh jadi semua indikator yang saya cakap tadi tu, ABS, EBD, ESP nyala, tapi steering tak berat, tuan-tuan boleh bawa lagi. Itu bermakna speed sensor, atau ada orang panggil ABS sensor lah. Benda tu terletak di belakang tayar, di bahagian brake sana tu, di mana sensor tu akan rosak sampai masa usia dia kena tukar. Dan harganya dalam 150 ke atas, dan tidaklah terlalu mahal berbanding nak bertukar modul ke apa. Benda tu memang common problem, bukan saja di C-Class, di model-model masih dia lain dan kereta lain. Dan benda ni tengoklah, ada orang kena cepat, ada orang kena lambat. Jadi cost dia pun agak murah lah berbanding nak tukar modul. Dan saya belum kena lagi, alhamdulillah masih elok lagi. Seterusnya yang ketiga, tak silap saya, yang ketiga adalah ECU. ECU ni untuk kereta ni terletak sini lah, buat tu. Yang selalu pun ECU yang ni lah yang akan ada buat masalah ni. ECU ni kalau nak jadi pun ikutlah, ada orang jadi sebelum 10 tahun umur kereta dah kena, ada yang tak pernah kena lagi. Macam ni belum ada masalah ECU ke apa. But ECU ni ramai yang kena lah. Dia punya simptom dia ada beberapa lah, simptom dia. Simptom dia bawa ada rasa sentak-sentak, walaupun dah check gearbox okey ke apa, tapi enjin tak tahu ada rasa sentak tu. Yang seterusnya engine light maknanya. Dan ketiga adalah coil dalam enjin tersebut. Coil tu
dah terbakar atau bawa enjin mati untuk tak ada sebab. Jadi benda ECU ni boleh di repair, boleh ditukar baru atau beli second hand. Kalau repair dalam 500 plus ke atas. Kalau second hand dalam 2,500. Itu second hand lah. Dan kalau baru, tuan-tuan ada bajet lebih, baru dalam 5,200. Itu yang harga 5,200 tak silap untuk enjin CGI, untuk enjin kompresor lebih kurang lingkungan tu. Dan harga dia tak boleh buat apalah sebab dia baru kan, memang itulah harga dia. Tetapi apa yang saya boleh bagi tahu tuan-tuan, barang-barang ni kalau repair insya-Allah boleh tahan sebab kita dah repair masalah dia. Kalau second hand ni ikut luck jugalah. Ada yang boleh tahan 6 bulan, setahun. Sebab second hand ni ambil daripada kereta lain. Kereta lain tu pun tak tahu berapa lama boleh tahan. Jadi tengoklah bajet tuan-tuan. Kalau beli baru insya-Allah boleh tahan lama lah. Tapi ada juga kes yang beli baru tahan 6 bulan. Dia tak nasib baik, dia tahan 6 bulan, tahan 3 bulan. Jadi terpulang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih mana yang tuan-tuan nak. Tapi itulah dia. Harga dia kalau repair 500 lebih ke atas, second hand 2,500 dan baru 5,200. Jadi itu bahagian ECU lah. Dan ECU ni ada yang masalah dia di mana bila buka ni dalam ECU tu basah dengan minyak hitam. Minyak tu boleh naik ke atas, tak tahu macam mana, tapi benda tu akan jadi lah. Sama ada macam tu atau board dia terbakar, macam-macam lah boleh jadi. Jadi apa yang saya boleh advise kepada tuan-tuan adalah diagnose. Hantar kat workshop yang ada diagnostic Star tu, Star Diagnose tu, dia boleh check lah sama ada ECU problem ke, ada coil ke, benda lain ke. Lebih baik diagnose dulu sebelum pergi belanja besar-besar lah. 4 iaitu oil cooler. Oil cooler tu apa? Oil cooler tu di bahagian belakang tu. Dan oil cooler ni adalah common problem. Dan part of wear and tear. Duduk bawah oil filter ni, yang nampak tebal tu sebenarnya dalam dia oil filter, minyak apa, engine filter untuk minyak hitam. Jadi oil cooler duduk bawah dia. Dan dia duduk bahagian belakang engine dan di bawah wiper ni, di situ. Oil cooler ni bila dia bocor, dia akan bercampur lah minyak hitam campur air lah. Jadi bila nak tahu tu senang je. Coolant expansion tank tu tuan-tuan buka, kalau dalam dia color susu bercampur, tak color coolant macam ni, saya tak buka sebab panas. Tapi saya boleh tunjuk gambar lah, gambar yang sepatutnya color apa. Tapi tuan-tuan boleh tahu kot color coolant macam ni. Tak silap saya nampak tu warna hijau apa tak dalam dia. Jadi kalau dah campur air tu, dia jadi macam air milkshake lah, air dia tarik lah. Tak sepatutnya lah, tak elok untuk dalaman enjin ni. Jadi oil cooler ni memang common problem, akan jadi sama ada mileage tinggi, rendah ke apa. Macam ni oil cooler dia elok lagi, tak ada problem bocor ke atau bercampur. Sebab saya pun selalu check dalam expansion tank, tak ada masalah tu lah. Oil cooler dia adalah kalau OEM dalam 400 hingga 600 ringgit Malaysia. Kalau baru dalam 1000 ke 1200. Saya punya advice kepada tuan-tuan adalah beli yang ori. Sebabnya walaupun harga dia agak keras 1000 ke 1200, OEM lagi murah. Sebabnya OEM ni saya dah ada dengar dia memang murah, tapi dia ada datang balik masalah yang sama. Air bercampur lah, dan ada yang pemilik yang sampai berbelanja beribu-ribu sampai belah-belah ribu nak mencari masalah yang campur minyak hitam. Sebab dia ingat dia dah tukar oil cooler, benda lain lah, workshop pun tak tahu, tak pasti. Tu tukar ni tukar tu sama juga. Rupanya lalas oil cooler yang OEM tu yang buat masalah. Jadi ikut nasib jugalah. Tapi saya syorkan yang bab oil cooler ni beli ori lah. Macam saya cakap tadi, dia punya oil cooler 400 hingga 600 adalah OEM, ori dalam 1000 ke 1200. Dan harga oil cooler ni maybe tuan-tuan boleh cek tempat lain yang murah. Yang ni yang anggaran lah untuk saya bagi kat tuan-tuan. Dan belakang oil cooler ni ada hose. Kalau tuan-tuan nampak hose tu, hose yang macam bentuk S ke apa kat belakang tu, kalau dah buat, tukar sekali hose yang ada kat belakang tu. Sebabnya kalau nampak, walaupun workshop kata tak bocor ke apa, di belakang sana tu dia akan bocor juga satu hari nanti. Nanti bila bocor nanti kena buat juga, bila buat juga 2 kali kerja sebab tempat sempit. Jadi dah alang-alang bawa keluar oil cooler tu dan nampak boleh masuk tangan, boleh tukar hose, tukar sekali.
Jadi itu advice kedua saya untuk buat oil cooler ni. Tuan-tuan tukar oil cooler, tukar sekali kat belakang tu ada hose. Kalau saya ada gambar tu saya akan upkan, selitkan dalam video ni macam mana bentuk dia, dan harga dia pun tak adalah mahal sangat lah, dalam ratus-ratus jugalah dia punya hose yang di belakang sana tu. Jadi kalau buat sekali tu, jadi labor sekali, tak payah 2 kali kerja. Sebab kalau bocor nanti kena buat workshop memang boleh buat, tapi tuan-tuan bayar lebih lah labor. Dan kalau untuk mekanik, dia rasa better tukar sekali lah, tak payah 2 kali kerja. Dia orang pun ada banyak kerja lain kan. Itu pendapat saya lah. Kelima, dah kelima rasanya, oil coolant leak. Coolant leak ni boleh jadi hose ni bocor ke, atau mana-mana hose lah berkenaan cooling system. Saya buka cover ni nak tunjuk kat tuan-tuan di mana yang coolant leak selalu jadi, iaitu hose yang tuan-tuan nampak ni. Common problem untuk dia crack sebab dia plastik rasanya ni. Dia akan crack sini ke, crack bawah ke. So hose ni yang selalu akan buat air dalam ni kurang, dan juga hose lain lah, tapi yang ni selalu yang common problem. Dan tuan-tuan boleh selak cover engine ni, tuan-tuan boleh tengok ni hose ni dan hose bawah ni. Jadi yang ni selalu jadi akan ada bocor dan akan nampak dia turun kat sini. Tapi bila turun sini dia akan kering sebab benda ni panas. Tapi bocor tu akan nampak lah, akan nampak air kurang. Yang bocor ni, dia punya hose dia ni tak adalah mahal sangat pun, dalam anggaran dalam 200 ke atas lah, tapi tak lebih daripada 500 lah, dalam lingkungan harga tu lah untuk tukar ni. Dan ni dah pernah tukar, alhamdulillah. Masa buat timing chain tu, workshop beritahu ada crack, jadi better tukar sekali lah. Dan nampak tu kan, takkan nak biar kan. Jadi saya kata okey lah, tukar lah. Dan hose ni yang bawah ni sambung ke belakang, sebab tu ada hose lagi. Jadi tuan-tuan kalau nak check, tuan-tuan boleh je tengok sama ada crack ke apa. Kalau tuan-tuan beli kereta second, buka je cover tu tengok. Dan dalam saya buka ni, saya tunjuk lah ni bahagian coil tukar. Sini 2 coil lah pernah tukar. So yang hose ni boleh jadi hose ni bocor, hose coolant lah. Hose coolant ni kalau bocor akan nampak lah air kurang atau dia mitik kat bawah ke. Dan untuk bagi hose ni, hose minyak hitam pun boleh akan ada bocor. Jadi tuan-tuan check sekali semualah. Kalau tuan-tuan ada mekanik tuan-tuan, workshop yang tuan-tuan suka pergi, minta diorang check sebelum tuan-tuan beli W204 ni. Dan di bahagian enjin juga ni, turbo banjo board pula. Apa benda tu? Dia duduk kat situ. Saya tutup cahaya ni, tuan-tuan nampak tak ada benda bulat tu, ada tanda hijau tu. Di situ kalau tuan-tuan tengok, benda tu lah board dia. Board ni tak mahal sangat, dalam RM60 ke atas. Dan saya dah tukar 2 kali. Yang ni dah tukar 2 kali. Yang kali kedua ni tahan lagi lama lah. Yang pertama tu dia tahan, lepas tu dia buat jadi balik. Simptom dia adalah di mana tuan-tuan bila tuan-tuan start kereta, cold start pagi, selalunya asap putih lah, steam yang keluar. Tu tak apa. Tapi ni asap biru. Dia nampak ada asap biru keluar. Di mana katanya minyak hitam tak sepatutnya ada di situ lah, apalah. Dan benda ni memang ada keluarkan isu di service bulletin untuk Mercedes pada tahun 2011. Saya tak silap saya lah, sebab engine ni keluar pada 2010 CGI ni. Jadi 2011 diorang beritahu mana yang pakai engine CGI kena datang balik, diorang akan tukar benda tu lah, apa semualah. Jadi yang ni dah kena buat, harga dia RM60 ke atas. Tuan-tuan kalau nak check, tuan-tuan cold start, tuan-tuan tengok kat exhaust tu kalau ada asap biru, itu maknanya benda tu lah. Atau kalau dah tukar benda tu, maknanya benda lain yang kena serius, kena tengok. Dan seterusnya kita pergi ke bahagian bawah ni. Di bahagian bawah ni, kalau tuan-tuan tengok, adalah tempat belting dia dan puli-puli yang ada, termasuklah puli aircon lah, puli water pump, puli alternator. Puli-puli tersebut dan akan ada sampai masa kena tukar. Dia akan buat bunyi atau dia jam ke apa. Tapi puli yang selalu saya nampak kat kereta yang ini, dia akan buat bunyi. Bunyi dia bila tuan-tuan bawa atau ram engine, bunyi dia macam bunyi whizzing. Whizzing tak sepatutnya lah. Normal, tuan-tuan tengok lah bunyi normal dia
memang tak adalah patutnya macam tu. Jadi bila puli tu bermasalah, dah sampai masa di bahagian bawah tu puli macam idler puli, tensioner puli, bila dia dah out dia akan buat bunyi. Puli-puli tersebut tuan-tuan kena tukar, dan sebaiknya tukar 3 puli. Dia dekat situ ada tensioner lah apalah. 3 beradik puli ni tuan-tuan tukar sekali. Dah alang-alang buat kan, tukar sekali. Dan puli ni harga dia ada yang dalam RM90, ada yang RM10 ke atas, ada yang 100 lebih, 200 lebih, tengoklah mana beli. Dan harga dia tidaklah sampai lebih daripada 500 ke lebih daripada 400, tak. Tapi lebih kurang yang saya cakap harga tu lah. Sebab yang ini puli dia masih cantik, semua cantik lagi. Jadi ada yang saya nampak mileage baru 80,000 km dah berbunyi whizzing tu kan. Jadi memang bunyi tu ketara lah, boleh dengar dari jauh, kita dengar apa bunyi enjin bunyi pelik kan. Dan itu adalah common problem, dan tuan-tuan perlu ambil maklum kalau beli kereta second hand ni, mungkin boleh jadi yang tuan-tuan ambil tu ada bunyi macam tu. Jadi maknanya benda puli tu dah, puli-puli tersebut boleh jadi kepada enjin kompresor juga. Tetapi banyak kan saya dengar bunyi yang pelik ni di enjin ni CGI turbo ni.